Jadi podcast ini merupakan inisiatif Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia untuk mengetengahkan kepakaran akademik serta membincangkan isu-isu semasa yang signifikan kepada masyarakat. Saya Muhammad Kamaluddin bin Johari merupakan pelajar tahun 3 Fakulti Undang-Undang dan merupakan moderator anda untuk hari ini. Jadi, untuk episod kita kali ini, bagi saya topik ini sangat menarik. Lagi-lagi akta topik ini baru dikuatkuasakan pada 31 Mac 2026, iaitu topik pekerja gig dilindungi undang-undang atau terbiar. Jadi, topik ini penting dalam konteks peningkatan ekonomi gig pada hari ini dan persoalan perlindungan undang-undang terhadap pekerja gig di Malaysia. Jadi bersama kita pada hari ini ialah Profesor Dr. Kamal Halili Hassan, merupakan profesor di Pusat Kajian Undang-Undang Malaysia dan Perbandingan, MICO. Beliau berkhidmat di Fakulti Undang-Undang UKM sejak 1986 hingga 2020 dan kini sebagai profesor kontrak. Jadi kepakaran Profesor Dr. Kamal Halili Hassan merangkumi Undang-Undang Buruh, Undang-Undang Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Undang-Undang Kontrak dan Undang-Undang Regulatory Impact Analysis AIA. Jadi beliau juga menjadi perunding kepada Kementerian Sumber Manusia JKKP dan bahagian hal ehwal Undang-Undang CPM. Dan beliau juga merupakan mantan dekan Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi terima kasih Prof kerana sudi bersama kita pada hari ini. Jadi Prof, kita terus pergi kepada soalan kita yang pertama. Saya pasti penonton kita pada hari ini mesti tertanya-tanya, apakah definisi sebenar pekerja gig dari sudut perundangan secara mendalam dan adakah mereka ni pekerja, kontraktor bebas ataupun kategori tersendiri? Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para pendengar podcast pada hari ini. Lebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada pihak podcast yang telah mengundang saya untuk menjadi tetamu pada hari ini bagi membincangkan isu berkenaan dengan pekerja gig di Malaysia, ya, merupakan satu isu yang saya, pada hemat saya, sangat penting lah, sangat penting kerana ramai pekerja sekarang, kalau kita lihat dia bekerja dalam kategori atau ekonomi gig ini, baik sebagai pengantar barangan ke, pemandu, freelancer dan sebagainya. Dan mereka ni menyumbang kepada ekonomi negara sebenarnya. Mereka menyumbang kepada ekonomi negara di mana sebahagian besar dari mereka walaupun bekerja ada yang sepenuh masa, ada yang separuh masa, tapi kita tak dapat nafikan bahawa mereka sangat memberikan sumbangan yang besar kepada ekonomi negara. Dan apabila menjadi isu-isu yang berbangkit akhir-akhir ini, berhubung dengan nasib pekerja gig, jadi saya percaya sudah sampai masanya untuk kita berbincangkan tentang isu pekerja gig ini dari sudut undang-undang. Balik kepada soalan saudara tadi berkenaan dengan definisi pekerja gig dari segi undang-undangnya. Terlebih dahulu dari segi definisi bukan undang-undangnya dulu, bahawa pekerja gig ni adalah mereka yang bekerja untuk satu tempoh yang tertentu, untuk jangka masa pendek, untuk mendapat pendapatan ataupun atas permintaan daripada pihak-pihak yang tertentu. Ini adalah definisi yang biasalah, yang biasa yang kita dengar. Tetapi dari segi definisi undang-undangnya, pekerja gig ini boleh kita bezakan dengan pekerja biasa. Jadi penting untuk kita tahu sebab pekerja gig ini dari segi undang-undangnya bukanlah pekerja yang kita faham selama hari ini dari sudut undang-undang, iaitu mereka yang mempunyai kontrak perkhidmatan. Mereka yang mempunyai kontrak perkhidmatan yang bekerja secara tetap untuk tujuan sampai hingga bersara, ataupun kalau berhenti pun kerana sesuatu sebab, tapi tujuannya memang untuk bekerja seperti biasalah, sampai satu tempoh yang lama lah. Itu pekerja biasa yang kita anggap atau yang kita sifatkan sebagai dari segi undang-undangnya pekerja di bawah kontrak perkhidmatan, atau dalam bahasa Inggerisnya contract of service, contract of service. Dan mereka ini pekerja-pekerja ini adalah dilindungi di bawah undang-undang buruh,
yang ada sekarang. Yang ada sekarang lah, seperti Akta Kerja, Akta Perhubungan Perusahaan, Akta Kesatuan Sekerja dan sebagainya. Iaitu mereka yang bekerja di sektor swasta, saya cakap lah terlebih dahulu lah ya, sektor swasta. Jadi itu maksud pekerja biasa di bawah kontrak of service. Yang satu lagi kategori dalam Undang-Undang Buruh ialah mereka yang menjadi, kita anggap bukan bekerja di bawah kontrak perkhidmatan yang saya sebutkan tadi. Yang keduanya adalah kontrak untuk perkhidmatan. Kontrak for services. For services adalah mereka yang bekerja untuk seperti pekerja gig lah, ya. Kontrak for services, seperti freelancer, seperti konsultan, ya, atau betul bekerja untuk satu tempoh yang tertentu. Itu perbezaan utama di antara ke pekerja di bawah kontrak perkhidmatan dengan kontrak untuk perkhidmatan. Maka sekarang timbullah pekerja gig. Betul. Ya, pekerja gig di manakah nak kita letakkan pekerja gig ini kalau dia tidak boleh masuk di bawah kedua-dua kategori itu. Sebab itu sekarang dipanggil pekerja kategori nombor 3 lah. Kategori ketiga yang perlu diberi perhatian lah, yang perlu diberi tumpuan kepada hak dan kebajikan mereka. Maka dari segi undang-undang kita sudah ada Akta Pekerja Gig 2025 buat kuasakan baru-baru ni lah, ya, Dan dalam istilah pekerja gig di akta tersebut, dia mestilah seorang warga negara Malaysia. Maknanya pekerja asing tak boleh lah, ya. Dan bermastautin tetap. Bermastautin tetap maksudnya permanent residence. Permanent residence. Itu dia untuk definisi dari segi akta pekerja gig. Dan pekerja gig pula terbahagi kepada dua, iaitu pekerja gig yang bekerja dalam menggunakan platform tertentu, seperti yang kita tahu lah, e-hailing dan e-hailing sekarang ni dia menggunakan platform tertentu. Ada syarikat yang menubuhkan satu platform di mana pekerja-pekerja tersebut bekerja mengikut algoritma atau secara automatik yang disediakan oleh platform-platform tertentu, di mana pekerja itu akan bekerja mengikut arahan algoritma yang telah ditentukan oleh platform tersebut lah. Oleh platform tersebut seperti mana kita tahu sekarang lah. Ya, sama ada tes kenderaan ke, menghantar barang ke, ataupun menghantar penumpang ke, atau menghantar ke. Itu satu kategori. Kategori kedua yang tidak menggunakan platform. Yang tidak menggunakan platform itu ialah mereka seperti yang terlibat di dalam rakaman jadual yang telah disediakan dalam akta tersebut. Ada senarai yang telah ada di dalam akta tersebut lah. Seperti apa dia? Pelakon, penyanyi, juru solik, betul. Orang yang menjaga orang tua, ya. Juru gambar, ya. Apa lagi? Orang lepas bersalin, ya. Penjagaan lepas bersalin, penjagaan sebagainya. Itu kategori-kategori yang disebut di dalam akta sebagai juga pekerja gig. Ya. Senarai itu boleh diluaskan lagi oleh pihak menteri lah, untuk merangkumi lebih ramai pekerja gig. Jadi pekerja gig di Malaysia ni dia terdiri daripada yang ada platform dengan yang tidak ada platform. Setakat itu penerangan awal saya lah berkenaan dengan perbezaan di antara pekerja gig dan pekerja biasa. Jadi kalau boleh saya simpulkan, jadi pekerja gig ni Prof adalah individu yang bekerja secara fleksibel tanpa kontrak tetap, biasanya melakukan tugasan jangka pendek atau job sekali jalan kalau kita cakap dalam bahasa mudah, melalui platform digital ataupun secara bebas seperti yang Prof katakan tadi. Jadi Prof, hari ini kalau kita lihat ramai anak muda pergi ke platform yang tiada platform, boleh kita panggil sebagai influencer, pelakon. Jadi isu yang timbul adalah apakah isu-isu utama yang dihadapi oleh pekerja gig ni dari segi hak mereka, kebajikan mereka dan keselamatan pekerjaan mereka. Ya, kita harus juga melihat situasi di sebelum akta dengan selepas akta. Ya. Jadi akta ni baru lagi dibuatkuasakan, maka dia mengandungi macam-macam hak lah di dalam akta-akta tersebut lah. Dalam akta tersebut, ya.
Tapi sebelum akta tersebut, kita dapati ada masalah yang dihadapi, iaitu pencabaran yang dihadapi oleh pekerja-pekerja gig inilah. Termasuk juga apa mereka yang saudara sebutkan tadi lah. Walaupun ada yang kita panggil influencer dan sebagainya itu, ada yang tergolong sebagai jadual dalam jadual yang saya sebutkan tadi, ada yang tidak lah, ada yang tidak tak semestinya. Ya. Jadi hak-hak mereka itu macam tidak begitu dijaga lah, macam terabai lah, macam terabai di bawah sebelum adanya akta tersebut, di mana kalau dalam platform tu dia banyak bergantung pada apa yang disebutkan dalam platform tersebut lah, dalam platform tersebut menjadikan peruntukan itu tidak begitu, hak pilihan kadang tidak begitu terjaga lah, dan tidak terjaga dari segi bayaran gajinya, bayaran tips dan sebagainya, sentiasa yang berubah, di mana dia banyak mengikut peraturan yang dijaga oleh syarikat platform tersebut lah. Jadi hak itu tidak begitu terjaga, terjaga juga. Begitu juga mereka yang bekerja yang bukan menggunakan platform juga, kan? Jadi itu yang mereka yang mempunyai pekerjaan sendiri, yang bekerja sebagai jurugambar dan sebagainya, ya, itu mereka juga kadang-kadang menghadapi masalah juga di dalam kontrak mereka, ada yang tidak dibayar dan sebagainya. Tidak dibayarnya. Jadi itu aspek daripada segi kontrak perkhidmatan yang kadang-kadang tak ada, kadang-kadang ada, kadang-kadang yang tidak jelas, ya, kadang cakap mulut saja kan, lisan saja. Jadi menyebabkan bahawa itu satu tidak dikawal lah sebelum ada akta. Tapi selepas ada akta, kita lihat peruntukannya sudah ada. Peruntukannya sudah ada. Ada isu peruntukan berkenaan dengan kontrak. Dengan kontrak, apa yang perlu dimasukkan dalam kontrak, apa yang perlu ada lah di dalam akta kontrak tersebut lah. Jadi hak kepada pendapatan, ya, hak kepada kontrak yang jelas, hak dimaklumkan dengan kandungan kontrak. Dan kontrak itu harus mengandungi beberapa perkara, ya, seperti perlu ada cara nak selesaikan masalah ataupun aduan. Sekiranya ada cabaran masalah dengan penyedia, yang dipanggil dalam akta tu entity contract. Dipanggil entity contract, tapi sebut entity contract kadang-kadang sukar sikit orang awam untuk faham untuk maksud apakah yang dimaksudkan entity contract itu. Maksudnya ialah dalam satu perjanjian, kita ada pekerja gig, satu lagi pihak yang menyediakan kerja itulah. Itulah dia entity contract, yang maknanya majikan itu, apa tak bagi majikan, yang mereka yang menyediakan kontrak itu adalah mereka yang sah di sisi undang-undang lah, sama ada syarikat ke apa juga yang berdaftar lah, kalau orang persoalangan dan sebagainya. Jadi itu antara hak-hak yang diberikan di bawah akta. Salah satu lagi hak yang diberi adalah hak untuk menyertai atau menubuhkan persatuan pekerja gig. Persatuan pekerja gig. Jadi kita tahu bahawa kalau pekerja gig ni, kalau dia bersendirian, dia memang tak kuat lah. Kan? Semua macam tu kan. Kalau dia bersendirian, dia tak kuat lah. Jadi kita perlu ada persatuan. Sekarang pun sudah ada persatuan pekerja-pekerja gig. Persatuan pekerja gig. Jadi mereka dalam akta ini tidak boleh dilarang daripada menyertai persatuan pekerja gig. Dan juga tidak boleh dilarang untuk menubuhkan persatuan pekerja gig. Maksudnya persatuan pekerja gig yang sedia ada ni, pekerja gig ni boleh menyertai persatuan pekerja gig. Ataupun yang belum ada, dia boleh tubuhkan persatuan pekerja gig baru. Oleh sebab pekerja gig ni, dia bukannya pekerja seperti saya sebutkan tadi, mereka tidak boleh menyertai kesatuan sekerja. Trade union. Kita ada kesatuan sekerja, trade union. Kesatuan tu di bawah akta lain, ya. Di bawah akta kesatuan sekerja, bukan kesatuan sekerja. Tapi mereka boleh menyertai persatuan yang akan memainkan peranan penting untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Itu dari segi salah satu hak yang ada. Sebenarnya banyak lagi hak lah di dalam akta tersebut yang kalau nak sebutkan. Di antara salah satu lagi hak yang ada ialah berkenaan dengan hak untuk sekiranya berlaku sesuatu masalah atau kerugian yang dialami oleh pekerja gig, mereka kalau
ya ada beberapa peruntukan dah yang telah diberikan berkenaan dengan cara untuk menyelesaikan penyelesaian dengan pekerja gig ni, ya. Iaitu mereka boleh membuat aduan di tempat syarikat itu ditubuhkan, ya, platform tersebut, dan platform itu mesti menyelesaikan masalah tersebut. Jika masalah tersebut tak boleh diselesaikan, baru dia akan pergi kepada satu mekanisme yang lain, iaitu di Jabatan Perhubungan Perusahaan yang disebut sebagai pendamai atau konsiliator yang cuba untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau tak boleh diselesaikan juga, akhirnya akan pergi ke satu tribunal yang dilantik di bawah akta pekerja yang baru ini. Dan tribunal itu akan menyelesaikan masalah tersebut. Jadi yang saya boleh katakan, akta ini dia konsep dia macam cuba melindungi pekerja gig ni seperti pekerja biasa yang menggunakan akta-akta biasa. Kalau kita tengok dia punya format dia, ya, format dia. Macam pekerja biasa, dia ada akta kerja, akta perhubungan perusahaan, ya. Cara dia nak menyelesaikan masalah itu ialah dia akan pergi ke tempat-tempat yang tertentu lah, ya, di departmen yang tertentu untuk cuba menyelesaikan masalah tersebut. Untuk akta pekerja gig ini, cara tersebut juga digunakan di mana mereka juga akan pergi ke Jabatan Perhubungan Perusahaan, ya, untuk menyelesaikan masalah mereka di situ oleh pihak pendamai yang dipanggil lah, conciliator yang dipanggil konsep ADR lah, Automatic Dispute Resolution, ataupun oleh pihak menteri. Dan sekiranya tidak boleh diselesaikan, baru dia pergi kepada tribunal yang dilantik, yang ditubuhkan khas di bawah akta baru ini, akta PCG. Jadi itu antara hak yang boleh diperolehi oleh pekerja gig lah. Soalan saudara itu bertembung dengan hak kan? Betul. Hak kebajikan dan juga keselamatan. Ya. Berhubung dengan itu hak dia lah, beberapa hak yang ada lah, ya. Sebenarnya banyak lagi dalam akta tersebut lah, ya. Sebab dia akta baru. Mungkin kita boleh buat sesi lain akan lebih mendalam tentang hak-hak tersebut. Sebab dia baru dikuatkuasakan beberapa hari yang lalu. Tentang isu kebajikan, dia banyak bergantung kepada caruman. Caruman yang boleh dibuat oleh pekerja gig. Utamanya mereka bekerja dengan platform-platform lah, bukan yang bekerja dengan yang saya sebut kategori yang kedua tadi, dengan platform tersebut, ya. Mereka boleh membuat caruman pada perkeso, di bawah akta keselamatan sosial pekerjaan sendiri, ya. Mana orang yang sebagai pekerja gig ni, dia sebenarnya boleh membuat caruman, ya, di perkeso. Maknanya pihak platform tu akan membuat potongan daripada pendapatan mereka termasuk dalam caruman, dan sekiranya tak mencukupi, pekerja kena top up lah, top up untuk supaya dia dilindungi lah, ya. Perkeso ni dia lindungi pekerja biasa dan juga pekerja gig, ya. Pekerja gig di bawah akta ni telah lama sebenarnya, 2017, ya. Sebenarnya dia telah melindungi pekerja gig, tapi telah dimasukkan di dalam akta pekerja gig, Jadi kalau berlaku kemalangan ke, ya, apa-apa sakit ke, kan, mereka boleh mendapat bantuan faedah daripada perkeso dalam pekerja gig, ya. Dan yang saya tanya tadi berkenaan dengan keselamatan, itu juga ada diperuntukkan di bawah akta pekerja gig, 2025, di mana isu kemalangan misalnya yang berlaku, ya, isu kemalangan, bila dia hantar barang ke, bawa penumpang ke, kemalangan itu mungkin berlaku dan telah banyak yang berlaku. Jadi isu itu juga telah diangkat oleh pihak kerajaan kita lah, dimasukkan ke dalam akta pekerja gig 2025 dan diberi kuasa kepada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, terutama melalui Ketua Pengarahnya, untuk mengambil tindakan di bawah akta ini lah,
supaya tindakan menjaga keselamatan dan kesihatan itu dapat dilaksanakan. Jadi seperti saya sebutkan tadi, apa juga perkara yang dilakukan di bawah akta ini, sebenarnya dia macam apa yang dilakukan di bawah akta-akta buruh yang lain, akta-akta yang lain. Cuma fokus kat sini adalah pada Pekerja gig. Yang akta-akta yang lain saya sebutkan tadi, fokus pada pekerja biasa. Pekerja biasa. Dia punya perlindungan tu, baik dari soal kontrak, dari soal pendapatan, dari soal keselamatan sosial pekerja, dari soal keselamatan dan kesihatan pekerjaan, dari soal aduan yang nak dibuat sekiranya ada yang terkilan, dia panggil terkilan ni dalam bahasa kita. Bukanlah fahaman biasa kita, maksudnya ada yang tak puas hati lah sebagainya kan. Jadi semua itu agak sama dengan akta-akta yang biasa, tapi kita buat akta pekerja gig ni khusus untuk akta pekerja gig. Sebab apa kita buat akta pekerja gig ni, sebab saya katakan tadi lah, sebab kita tak dapat meletakkan pekerja gig ni dalam kategori pekerja biasa. Itu jawapan saya. Faham, Prof? Jadi kalau boleh saya simpulkan, cabaran pada masa dulu sebelum akta ni ditubuhkan adalah pasal sebenarnya mereka tak tahu apa hak mereka sebagai pekerja gig, keselamatan mereka, dan mereka pun tak tahu macam mana nak bawa nak mengutarakan cabaran-cabaran dan hak-hak mereka. Jadi setelah tertubuhnya akta ni, iaitu akta pekerja gig ni, jadi mudahlah untuk dorang membawa suara mereka, hak mereka, kebajikan mereka dan keselamatan mereka dalam pekerjaan. Jadi saya kira akta ni sangat baguslah untuk memudahkan pekerja gig dan untuk mereka tahu hak-hak mereka sebagai pekerja gig. Jadi Prof, kita pergi ke soalan yang ketiga. Kita tahu yang ada akta-akta lain, akta buruh, akta pekerja dan sebagainya. Jadi mengapakah Kementerian Sumber Manusia ni mengambil langkah untuk mengawal selia pekerja gig, sedangkan seperti yang Prof katakan tadi, mereka ini bukan di bawah definisi pekerja dalam definisi tradisional. Jadi macam mana, Prof? Ya, soalan yang menarik lah. Sebenarnya pada peringkat awal mungkin ada orang bertanya, terutama orang di segi perundangan lah, yang bertanya kenapa pekerja gig ini dikawal selia oleh Kementerian Sumber Manusia, sedangkan semua akta-akta yang lain tu dia khusus kepada pekerja biasa saja. Pekerja biasa maksud pekerja kontrak perkhidmatan. Tiba-tiba pekerja gig ini pula yang kita anggap sebagai bukan pekerja, maksudnya mereka bukan pekerja lah, di bawah kontrak perkhidmatan, dilindungi di bawah di supervise lah, ditadbirkan oleh Kementerian Sumber Manusia, Sumber Manusia. Tapi saya berpendapat bahawa kementerian inilah yang terbaik lah untuk mengawal pekerja gig, walaupun mereka ni seperti saya sebutkan tadi bukan pekerja biasa, kita faham seperti itulah. Sebab jumlah, seperti saya katakan, jumlah pekerja gig ni tinggi, besar, kurang berapa 1.6 juta, ramai. Jadi ini satu jumlah yang besar, jadi sumbangan ekonomi kepada negara pun besar. Apa juga cabaran yang mereka hadapi, masalah yang mereka hadapi akan beri cabaran besar kepada negara. Jadi kerajaan mengambil pendirian bahawa golongan pekerja gig ini tidak ada kementerian lain yang boleh menanganinya, melainkan Kementerian Sumber Manusia. Kementerian Sumber Manusia. Kalau kita lihat di peringkat dunia pun memang semua kategori-kategori pekerja kita panggil platform worker ni, memang di Eropah dan sebagainya pun mendapat perhatian yang begitu hebat daripada kerajaan masing-masing lah. Di Singapura pun sudah ada platform Workers Act di Singapura, dan juga tapi mereka mengkhusus kepada kerja-kerja platform saja. Jadi maksudnya akta kita lebih luas lah, kita merangkumi kerja platform dan kerja bukan platform, Jadi memang Kementerian Sumber Manusia merupakan satu agensi lah, entiti yang terbaik lah untuk mengawal pekerja gig. Saya tidak nampaklah ada kementerian lain selain itu yang itu mengawal pekerja gig. Macam Kementerian Sukan dah dulu kita cakap kan, kenapa e-sport pergi ke Kementerian Sukan misalnya kan, so kita contohlah, ada orang tanya kan kenapa e-sport pergi ke sukan, tapi kalau dia untuk sukan tu pergilah ke situ. Itu jugalah dengan isu seperti ini. Jadi kalau boleh saya simpulkan, memang pekerja gig ni memang sesuai untuk dikawal selia oleh Kementerian Sumber Manusia. Jadi Prof, soalan saya yang terakhir,
Di mana kalau kita lihat Akta Pekerjaan Gig ni baru je dikuatkuasakan pada 31 Mac 2026. Bila kita cakap pasal akta baru, mestilah banyak cabaran. Lagi-lagi kita tak boleh tengok kalau kita sebagai law student, kita tengok precedent case di mana kita tak boleh lihat perkara tersebut sebab akta ni baru-baru je dikuatkuasakan. Jadi pada pandangan Prof, apakah cabaran utama pelaksanaan Undang-Undang Pekerjaan Gig ni yang baru je dikuatkuasakan? Apakah bagi Prof memang patut kita lihat dan patut kita sentuh dan patut kita cari solusi untuk cabaran ni? Bagaimana Prof? Ya, cabaran dari segi utamanya dari segi kesedaran. Kesedaran pekerja gig itu sendiri pada mereka akan mengambil tindakan untuk membuat aduan, itu perjuangkan hak mereka lah, sebagai pekerja gig lah. Kita tahu bahawa bukan semua pekerja gig ni datang daripada maksud saya mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeza-beza lah, yang berbeza-beza. Jadi segi hak mereka ada yang tahu, ada yang tidak tahu, kan? Jadi itu cabaran utama lah dari segi pelaksanaan pekerja gig dan segi kesedaran dan pengetahuan pekerja-pekerja itu sendiri lah. Sebab itu ditubuhkan persatuan tadi itu, persatuan pekerja gig. Biasanya persatuan itu memainkan peranan penting lah, ya, untuk memperjuangkan nasib pekerja-pekerja mereka lah. Tapi berapa ramai pula yang nak menyertai persatuan itu jadi satu isu juga, kan? Jadi satu isu kan, sebab kita tahu kesatuan sekerja pun jumlahnya tak ramai, tak ramai, density ataupun jumlah pekerja yang menyertai kesatuan sekerja pun dia kata dalam Malaysia tak ramai lah, beberapa peratus saja. Jadi itu juga dalam persatuan ini kemudian cabaran untuk mendapat perkara itu akan berlaku lah, ya. Jadi akta ini juga perlu akan hanya boleh dilaksanakan jika ada peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya. Jadi subsidiary legislation, peraturan ini akan sedang dibuat, ada yang telah dibuat, jadi dia akan memudahkan pelaksanaan akta pekerja gig ini. Itu antara cabaran-cabaran yang dihadapi lah. Ada beberapa cabaran lain yang akan berlaku, yang akan ditempuh oleh sebab ini akta baru, akta baru, Sangat baru. baru sangat, baru sangat beberapa hari je dikuatkuasakan. Ramai orang masih kelabu lagi lah, kan, masih dengan pembuat akta ini. Jadi kita harap setelah dilaksanakan beberapa bulan itu, ya. Tapi nak katakan akta ini tidak dilaksanakan serta-merta pun tidak juga, ya. Dia telah melalui libat urus yang banyak, libat urus town hall yang banyak beberapa kali, dan telah disertai oleh banyak ramai pihak-pihak berkepentingan, persatuan-persatuan, pekerja-pekerja gig, persatuan sekerja biasa pun, dan semua telah terlibat dalam libat urus untuk sebelum pelaksanaan atau penguatkuasaan akta pekerja gig ini. Saya yakin bahawa insya-Allah pelaksanaan ia akan menghadapi cabaran seperti yang saya tadi, tetapi itulah perlindungan terbaik yang diberikan oleh pekerja gig negara kita. Jadi bila kita bicara pasal akta baru, memang semua akta pun salah satu cabaran yang sangat akan dihadapi adalah tentang kesedaran sendiri. Adakah pekerja gig ni tahu, apakah parti yang lain, iaitu kita panggil apa tu, bukan majikan apa Prof? Kontrak Yang mana? Yang jadi pekerja gig, diorang melakukan entity contract. Entity contract tu pun diorang pun kena sedar, sebab at the end of the day kita dalam sebagai law student kita faham sebagai ignorance of law is not an excuse. Jadi pada peringkat, saya rasa bukan pada peringkat kementerian sahaja, peringkat orang awam pun kena ada kesedaran mengenai akta pekerja gig ni supaya mereka tahu hak-hak mereka sebagai pekerja gig. Jadi terima kasih Prof atas perkongsian. Jadi kita sekarang buka ruang kepada penonton untuk mengemukakan soalan di ruangan komen. Okey, ada soalan? Jadi okey, baik.
Jadi soalan daripada penonton Prof, soalan berbunyi, adakah Prof rasa Akta Pekerjaan Gig ni dapat menyelesaikan isu penentuan klasifikasi pekerja gig, sedangkan kita tahu setiap kontrak mungkin berbeza antara satu sama lain. Jadi mungkin dalam kontrak dinyatakan pekerja gig, tapi sebenarnya mereka ni adalah pekerja. Soalan yang bagus. Jadi Prof, macam mana Prof? Terima kasih kepada saudara yang tanya. Jadi ini adalah isu yang selalu dibangkitkan tentang kontrak perkhidmatan. Kontrak perkhidmatan kadang-kadang kalau bukan pekerja gig pun pekerja saya sebutkan kontraktor bebas dengan pekerja tu kan. Macam mana nak bezakan antara orang ni pekerja biasa ke ataupun orang ni pekerja kontrak. Kontrak Contract of service. Contract of service atau contract for service. Contract of service atau contract for service. Jadi senang cerita, dia ada beberapa ujian yang dibuat oleh mahkamah untuk menentukan sama ada seorang itu bekerja di bawah kontrak perkhidmatan atau kontrak untuk perkhidmatan, sama ada pekerja biasa atau pekerja gig. Pekerja gig. Isu yang utama yang harus ditanya ialah tentang apakah cara kerja yang mereka lakukan. Bukan label yang diberi kepada pekerja tersebut. Itu yang penting. Mahkamah dalam banyak kes telah memutuskan bahawa kita lihat bahawa yang penting ialah apakah kerja sebenar yang mereka lakukan. Saya lantik saudara sebagai director misalnya. Nama director. Tapi saudara bekerja sebagai pekerja biasa lah. Masuk pagi, keluar petang, sampai pagi petang. Tulis kat kontrak director kan. Tapi sebenarnya pekerja biasa. Jadi mahkamah kata anda pekerja biasa, bukan director. Jadi maksudnya label itu yang kita letak dalam atau panggilan yang kita letak dalam kontrak itu tidak menentukan sama ada seorang itu kerja gig ke, kerja biasa ke, kerja sebenar. Apakah kerja yang mereka lakukan itu. Ini saya bercakap dalam konteks akta kita lah bukan dalam konteks UKM sebab UKM ni ada beza sikit. Dia badan kanun Saya rasa saya ada menjawab sikit soalan yang bertanya. Kalau boleh saya simpulkan, jadi pekerja gig ni kita klasifikasikan berdasarkan pekerjaan yang dilakukan, bukan label yang diberikan kepada mereka. Sangat mudah lah. Soalan lagi? Jadi tiada soalan. Jadi sebagai penutup lah Prof, kalau kita boleh tutup episod kita kali ini, boleh Prof kongsikan mesej utama berkenaan dengan kedudukan pekerja gig dalam kerangka Undang-Undang Malaysia pada hari ini. Mesej utama saya ialah bahawa pekerja gig, terutama mereka yang bekerja lama lah untuk mendapat pendapatan, harus mengetahuilah hak-hak mereka lah. Ada orang jadi jurugambar misalnya kan. Betul. Memang itulah kerja dia. Kan? Memang itulah kerja dia sampai satu jangka masa yang panjang. Ada orang jadi penyanyi, ada orang jadi pelakon, influencer macam saudara ni lain sikit lah. Jadi dia bekerja, kadang-kadang dia orang bekerja tu lama, bukan je kerja kuasa pendek, lama. Jadi mereka ni sebenarnya yang paling penting dilindungi oleh Akta Pekerja Gig. Bagi saya, orang kerja kat platform ni, dia kadang-kadang dia kerja sekejap je kan. Betul. Dia bawa barang, hantar barang, esok tukar kerja lain. Jadi mereka juga penting, tapi kalau kita fikir mereka yang bukan platform ni lagi perlu dilindungi. Betul. Sebab dia punya lifespan, jangka hayat sebagai aktivis dalam bidang lakonan, perfilman, penyanyian tu. Jangka masa dia lama lah. Betul. Biasa mereka ni juga wajar mengetahui hak mereka. Buat Akta Pekerja Gig. Sangat setuju Prof. Sebab bila Prof sentuh pasal pelakon tadi, sebab kita tahu setiap tahun mesti ada isu tentang pelakon-pelakon veteran yang lama tidak diberikan gaji yang sepatutnya, tidak diberikan hak yang sepatutnya. Jadi perkara tersebut memang menjadi satu masalah lah bila kita bicara tentang hak, sedangkan hak tu ada termaktub dalam akta yang besar, iaitu kalau kita lihat sebagai dalam Perlembagaan Persekutuan kita menyatakan pasal hak. Jadi saya kira memang tentang hak pekerja ni memang setiap pekerja lah, setiap insan ataupun walaupun mereka bukan pekerja, mereka kena tahu juga tentang hak-hak mereka. Lagi-lagi kita bicarakan tentang isu pekerja gig pada hari ini.
Jadi terima kasih Prof atas perkongsian yang sangat benar mengenai pekerja gig daripada segi undang-undang, dan terima kasih juga kepada penonton kita pada hari ini. Jadi jangan lupa ikuti platform rasmi Fakulti Undang-Undang untuk episod seterusnya. Jadi saya Muhammad Kamarudin Johari nyatakan terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.